Salam sejahtera semua. Hari ini saya akan berkongsi dengan Anda kekuatan lawatan ke akuarium dan museum marine bagi tujuan kesedaran hijau dan pembangunan lestari. Dengan meneroka kekuatan ini, kita dapat memahami bagaimana lawatan yang seperti ini dapat menjadi alat pendidikan yang berkesan dan memacu perubahan positif. Salah satu kekuatan utama lawatan ini adalah nilai pendidikannya. Ia memberikan peluang yang unik kepada peserta untuk mendapatkan pengetahuan yang berharga mengenai kehidupan marine, ekosistem, dan usaha konservasi. Dengan terlibat dalam persekitaran pembelajaran ini, peserta dapat mendalami pemahaman mereka tentang kepentingan melindungi lautan dan peranan yang mereka mainkan dalam kelestarian global. Lawatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan peserta tentang isu-isu alam sekitar, amalan hijau dan pembangunan lestari. Melalui pameran menarik, aktiviti interaktif, dan paparan pakar, individu didorong untuk mempunyai penghargaan yang lebih mendalam terhadap cabaran yang dihadapi oleh planet kita dan peranan penting yang mereka boleh mainkan dalam memberikan perubahan positif. Kekuatan lain program ini adalah penekanan pada pembelajaran aktif. Ia melampaui observasi pasif dengan menyediakan pengalaman berfungsikan, memudahkan penglibatan peserta dan menggalakkan aktiviti pembelajaran yang interaktif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan retensi pengetahuan, tetapi juga mendorong hubungan yang lebih mendalam dengan subjek, mencetuskan semangat yang berkekalan untuk amalan lestari. Satu kekuatan yang penting dalam menganjurkan lawatan ini adalah kerjasama dengan akuarium dan museum yang terkemuka. Kerjasama ini memberi kepercayaan, kepakaran, dan akses kepada sumber pembelajaran yang luas. Peserta mendapat manfaat daripada pengetahuan khusus dan pameran yang disediakan, yang memperkayakan pengalaman, pendidikan mereka dan memastikan lawatan ini memberi maklumat yang bermanfaat dan memberi impak. Akhir sekali, program ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk perubahan positif. Dengan melihat keajaiban kehidupan marine dan memahami keterkaitan ekosistem, peserta termotivasi untuk mengamalkan amalan yang mesra alam dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Lawatan ini berpotensi untuk memberdayakan individu untuk menjadi pendukung kelestarian dan mendorong perubahan dalam komuniti. Secara kesimpulannya, kekuatan program ke akuarium dan museum marine bagi kesedaran hijau dan pembangunan lestari adalah tidak dapat dipertikaikan. Nilai pendidikan, peningkatan kesedaran, peluang pembelajaran aktif, kerjasama dengan institusi yang berkebolehan, dan potensi untuk menginspirasi perubahan positif menjadikan program seperti ini sebagai pengalaman pendidikan yang memberi impak. Dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan ini, kita dapat membina masa depan di mana individu dilengkapi dengan pengetahuan dan semangat untuk melindungi dan memelihara ekosistem marine kita yang berharga. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya yakin bahawa dengan mengenali dan memanfaatkan kekuatan ini, kita dapat membuat perubahan yang bermakna dalam mempromosikan kesedaran hijau dan pembangunan lestari. Selepas penyelidikan kami, kelemahan lawatan ini adalah masa yang terhad, pembelajaran aktif dan akses ke fasiliti. Masa yang terhad di sini adalah disebabkan oleh lawatan ini hanya dijalankan selama 3 jam setengah sahaja. Kami tidak dapat menjalankan program ini sepanjang hari adalah kerana pihak universiti yang bekerjasama dengan program ini tidak dapat memberikan masa pada sebelah petang. Dengan itu, masa lawatan adalah hanya sebelah pagi sahaja. Dari segi pembelajaran aktif, terdapat risiko bebanan kepada peserta
peserta yang mengikuti lawatan ini kerana dalam masa yang pendek terdapat informasi padat yang diberikan. Ini memberikan beban kepada peserta untuk memproses dan mendalami lagi info-info yang diberikan sepanjang lawatan ini. Kelemahan lainnya adalah akses ke fasiliti. Ada akses fasiliti. Tujuan asal lawatan sukar untuk dilawati adalah kerana kos yang tinggi dan juga atas dasar keselamatan. Contohnya untuk pergi ke pulau di mana tempat pemeliharaan penyu dijalankan, maka kawasan tersebut adalah tidak dapat dilawati. Itu adalah antara kelemahan lawatan ini. Melalui lawatan sambil belajar ini telah membuka banyak peluang kepada para peserta. Yang pertama, antara hubungan dan kerjasama sesama peserta. Lawatan ini memberi peluang kepada peserta untuk menjalin hubungan dengan individu-individu yang berkongsi minat, termasuk pakar, saintis dan pendidik dalam bidang ini. Yang kedua adalah kolaborasi dengan institusi pendidikan. Rakan kerjasama dengan institusi pendidikan dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran dan menggalakkan integrasi konsep kelestarian dalam kumpulan. Yang ketiga adalah penglibatan komuniti. Lawatan ini dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat tempatan, mendorong mereka untuk mengunjungi akuarium dan muzium serta meningkatkan kesedaran tentang isu alam sekitar. Yang terakhir adalah ancaman. Terdapat 3 faktor ancaman yang kami hadapi semasa menjalankan aktiviti lawatan sambil belajar ini. Yang pertama adalah kekurangan modal. Kami tidak mendapat dana untuk menampung perbelanjaan lawatan sambil belajar ini. Modal yang kami perolehi adalah daripada duit poket kami sendiri. Oleh itu, bilangan peserta yang kami mampu saja adalah terhad. Yang kedua adalah persepsi orang awam. Untuk menggalakkan orang awam turut serta dalam pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan laut, pihak akuarium dan muzium perlu menunjukkan contoh yang mereka juga mengambil berat dengan hidupan laut, dengan cara menggunakan botol air sendiri dan tidak menggunakan straw. Dengan cara ini, ia sekaligus dapat mengelakkan kesangsian orang awam terhadap staf pihak akuarium dan juga museum. Dan ancaman yang terakhir sekali adalah perubahan alam sekitar. Pembuangan sisa toksik dan sampah ke dalam laut menjejaskan hidupan laut. Peningkatan suhu laut juga boleh mengancam hidupan terumbu karang. Ini menyebabkan kandungan dan relevansi bahan lawatan berkurangan.